meninggalkan segala sebab yang akan menimbulkan sebab yang lain, sehingga zat yang maha pengatur dapat meluruskannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang tawakal. Salah satu daripada sifat orang beriman yang berkewajiban untuk orang beriman menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Perkataan tawakal daripada perkataan wakil, yakni memberikan kepercayaan kepada wakil untuk melakukan segala-galanya bagi pihak kita. Dan kita dah sebut di antara nama Nabi SAW ialah Mutawakkil. Nama lain bagi Rasulullah ialah Mutawakkil, yakni yang sentiasa bertawakal. Dan inilah rahsia kejayaan dakwah Nabi SAW. Tawakal pada Allah. Sebagaimana doa orang beriman. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyerahkan segala urusan kami. Yang kami bertawakal. Dan hanya kepadamu kami kembali. Bertaubat. Dalam memperbetulkan diri. Dan hanya kepadamu kami akan dihimpunkan dan dikumpulkan. Dalam seluruh kehidupan. Nabi SAW mengingatkan kita bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia dengan bertawakal. Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitana. Kalau saya tawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kamu akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung yang keluar lapar dan balik kekenyangan tanpa ada rasa kebimbangan, kemurungan, kegelisahan, sentiasa merasa cukup. Pertama, Allah jamin rezeki. Yang kedua, Allah jamin kecukupan. Yang ketiga, Allah jamin ketenangan. Itu yang manusia cari dalam hidup. Kita kalau ada rezeki, kemudian kita rasa cukup, kemudian kita rasa tenang, maka apa lagi yang kita nak cari? Yang menjadikan masalah bukan masalah rezeki kita tak banyak, tapi kita yang rasa tak cukup. Dan kita yang rasa tak tenang. Kerana kita tu berfikir tentang esok akan datang, setahun, 2 tahun ke depan. Sentiasa kita merasakan apa yang kita ada hari ini tak cukup. Walhal yang hari ini kita habiskan hari ini, dan esok ada cerita baru. Yang perlu kita serahkan pada Allah. Bukan menjadikan cerita hari ini untuk esok. Bukan menceritakan hari ini untuk tahun depan. Kita tak tahu urusan esok akan datang. Maka orang beriman, bila menjadikan harinya hari ini sebagai harinya dan bersungguh-sungguh pada hari ini tanpa melihat esoknya, maka disitulah ketenangan. Tapi bila kita lalu hari ini, kita dah fikir esok, fikir lusa. Yang hari ini pagi tak habis lagi ni. Tapi dah fikir esok lusa macam mana. Maka hilanglah ketenangan. Ruyuklah tawakal kita. Allah jadikan apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu, maka serah pada Allah. Dan apa yang kita tahu, mintalah pertolongan pada Allah. Ini saya tahu. Hari ini saya nak buat yang hari ini. Maka kita minta pertolongan pada Allah untuk melalui hari ini dengan baik. Esok saya tak tahu. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada." Tak ada seorang pun tahu apa yang berlaku esok hari. Maka kita serah pada Allah. Kita doa pada Allah. Sebagaimana kita sebut bagaimana maqam orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Baik, kita nak melihat bagaimana para ulama memberi satu definisi. Dan definisi ini penting untuk menunjukkan pemahaman sebenar. Dan para ulama bila mana mereka memberi definisi, bukan mereka memberi definisi berdasarkan akal. Bukan mereka memberi definisi berdasarkan kepada teori. Tapi definisi ini terhasil daripada kehidupan, ruh kehidupan. Tidak ada definisi yang lebih tepat daripada ruh kehidupan. Jadi kalau seorang melalui kehidupan, dia boleh beri satu definisi yang tepat. Umpama contoh, kita tanya orang bujang, apa itu perkahwinan? Maka orang bujang pasti dijawab dengan segala teori, segala fantasi, segala angan-angan dan khayalan. Cuba tanya orang yang dah kahwin 10 tahun, macam mana kahwin?
kahwin tu, sabar je lah. Definisi. Dia beri satu kalimah je, sabar je lah. Tanya orang yang ada anak. Tuan-tuan kita tanya orang tak ada anak, dia berteori, tanya orang ada anak. Macam mana cara nak didik anak? Tanya, akhirnya mereka kata, serah je pada Allah. Yang tak ada anak lagi, senang, anak ni kita kena begini, begitu. Dia belum ada anak. Tunggu dia ada anak. Pasti dia punya definisi lain. Sebab itulah kehidupan. Kita tanya orang yang kita katakan tak pernah layar di lautan. Lalu ceritakan tentang bagaimana keindahan pelayaran. Maka dia pun cerita begitu, begini. Tanya orang dah belayar. Apa kata orang belayar? Orang belayar kata, bawa obat mabuk banyak-banyak. Pergi belayar. Itu kata orang yang biasa belayar. Kita tahu itu amukan ombak yang menyebabkan mabuk. Walau orang dah berpengalaman lama. Yang kata yang baru nak start masuk laut, muntah tai hijau dia. Jadi beza kalau tuan-tuan bercakap dengan orang yang tak pernah lalui benda itu. Maka dia bercakap di atas awangan. Tapi orang yang melaluinya, dia bercakap tentang hakikat. Ini hakikat. Orang tak kenal Yahudi, apa masalah dia manusia, kita kena di baik-baik. Kita berunding, kita berbincang. Ini orang tak kenal Yahudi. Orang yang kenal Yahudi, dia tahu cuma senjata perang. Ini bangsa pengkhianat yang selamanya akan khianat. Dengan Allah dan Rasul pun dia khianat. Apatah lagi kita yang tak ada apa-apa ni. Maka orang yang faham bahasa dalam muamalah Yahudi, perang. Tidak ada bahasa lain. Orang yang tak kenal Yahudi, dia apa masalah kita damai. Mereka tak kenal. Mereka tidak pernah berurusan Yahudi. Begitu kita bila menyebut tentang definisi. Jadi kenapa penting kita nak mendalami, memperbanyakkan definisi para ulama? Kerana semua ini adalah kehidupan. Dalam mencari makna tawakal. Maka kita lihat apa yang disebut oleh para ulama tentang definisinya. Kata Imam Ibn Atta. Bertanya, apa itu tawakal? Maka beliau menjawab. Alla yadhara fika inzi'aj ilal asbabi ma'a syiddati faqatika ilaiha. Wala tazulu an haqiqatis sukun ilal haqqi ma'a wukufika alaiha. Maksudnya, ini diterjemah dengan mudah. Dia kata keraguan tidak muncul dalam dirimu yang menyebabkan engkau susah. Dan terjemah lebih tepat. Tidak pernah rasa bimbang kepada sebab-sebab di sebalik keperluan kita pada sesuatu. Baik. Kita nak hurai. Contoh. Kita fikir nak makan, nak duit, kena kerja. Baik. Asbab kita nak duit tu, asbab dia apa? Kerja lah. Tapi kalau tak ada kerja, tak ada duit. Logik. Begitu. Kita fikir, kalau kita tak kenal orang, dalam urusan kita, susah urusan. Maka orang yang kita kenal ini sebagai sebab. Dan hajat kita untuk mudahkan urusan itu begitu mendesak. Seorang yang benar-benar bertawakal, dia tidak terganggu dengan sebab itu. Baik, kalau tak ada sebab itu, tak apalah. Ini urusan Allah. Tak terganggu. Kita sakit. Sebab yang kita nak obat. Dan kita terdesak untuk dapat obat. Supaya kita sembuh. Tiba-tiba obat ni tak ada. Sebagai contoh. Atau obat ni mahal dan kita tak mampu memilikinya. Apakah kita berputus asa dengan kesembuhan? Tak. Kita serah pada Allah. Ini obat cuma ada sebab. Maka saya tak akan merasa ketakutan bila sebab ini hilang. Sebab ini saya tak takut. Kerana tawakalnya pada Allah. Di situ maksud tawakal. Kita tidak terganggu dengan sebab. Di sebalik keperluan kita pada sesuatu daripada sebab itu. Macam contoh, kita nak bahagia. Lalu kita melihat dengan kahwin dengan fulan bin fulan, kita bahagia. Bagi seorang perempuan. Bagi seorang lelaki, dia perempuan ni je yang boleh beri dia bahagia. Kalau tak ada perempuan ni, dia sanggup mati. Sebab perempuan ini, yang dia nak bahagia. Boleh tak dia bahagia tanpa perempuan ni? Atau tanpa lelaki ni? Boleh tak? Jawapannya boleh kalau benar tawakal dia. Manusia tuan-tuan bila dia jatuh cinta. Dia rasa orang ni dia boleh bahagiakan. Kalau orang ni tolak, dia bunuh diri.
Ini cerita orang kafir. Cerita orang Islam mudah. Bunga bukan sekuntum. Satu tamang bunga. Yang berkenang satu bunga tu apa? Banyak. Dengan mudah dengan bila berinteraksi dengan tawakal. Perempuan pun sama, kumbang bukan seekor. Banyak lagi kumbang-kumbangnya. Tapi bila mereka tak faham makna tawakal, mereka lihat tak ada yang ni, saya akan mati. Itu kisah Romeo dan Juliet. Laila dan Majnun. Laila kata kalau tak ada Majnun, saya mati. Majnun kata kalau tak ada Laila, saya mati. Akhirnya apa berlaku pada Laila dan Majnun? Bila cinta mereka cuba dipisahkan. Bila si Majnun pura-pura mati, demi untuk menarik perhatian keluarganya supaya jangan menghalang cintanya. Maka si Laila sudah putus asa, maka dia pun makan racun. Dan dia mati. Si Majnun pun yang pura-pura mati, hidup balik. Tengok Laila mati, maka dia pun mati juga. Ini cerita, ya secara falsafah objektif cinta, ya orang sebut, ini Laila Majnun. Tapi secara falsafah kebodohan jelas. Baik Laila Majnun, Romeo and Juliet. Kerana orang menunjukkan cinta setia pada manusia, ini palsu. Kerana cinta setia pada Allah. Dan Allah akan tunjuk orang-orang yang berbohong besar atas nama cinta setia. Bahawa mereka tak setia. Atau orang kafir kononnya cerita cinta setia. Akhirnya berlaku banyak kejahatan di belakangnya. Atau disebut cheating. Nipu. Ya kita menyebut tentang cinta yang dipertanggungjawabkan. Cinta kita atas asas tanggungjawab yang Allah perintahkan. Hari ini kita cinta anak-anak kita atas tanggungjawab yang Allah perintahkan. Kita cinta pada isteri kita atas tanggungjawab yang Allah perintahkan. Untuk memelihara mereka daripada api neraka. Itu asas cinta kita. Sebagaimana Allah suruh dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan isteri kamu. Anak-anak kamu daripada api neraka. Cinta kita pada isteri dan anak-anak kita untuk usaha kita membebaskan dia dari neraka. Dengan hati Allah. Bukan atas nama cinta setia yang cuba diterjemahkan secara palsu. Kononnya setia itu cara palsu. Maka Islam mengajar kita tawakal. Dengan meletakkan sebab ke tepi walaupun kita amat perlukan sebab itu. Itulah dia benarnya tawakal. Saya kata saya sakit, saya perlukan ubat ni. Saya perlukan hospital ni. Saya perlukan doktor ni. Tiba-tiba sebab itu dia mungkin hilang. Apakah saya akan berputus asa? Jawab tidak. Kerana saya ada tawakal. Saya ada senjata. Dengan senjata saya lawan musuh. Tiba senjata tak ada. Tangan kosong. Saya lawan musuh. Apakah saya akan give up putus asa? Tak, saya ada tawakal. Dan ini yang berlaku pada Nabi SAW. Waktu Nabi berehat, senjata Nabi sangkut kat pokok. Lalu orang kafir ambil pedang, letak atas kepala Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah bodyguard tak ada. Senjata pun tak ada di tangan Nabi SAW. Rasulullah baru rehat. Bangkit rehat tengok pedang atas kepala. Siapa yang akan menyelamatkan kamu daripada ku, wahai Muhammad? Rasulullah namanya mutawakkil. Orang yang bertawakal. Rasulullah tidak ragu-ragu untuk berkata, Allah. Allah. Nabi ulang. Sehingga pedang menggigil orang itu mendengar kekuatan tawakal Rasulullah. Jatuh pedangnya. Dan kali ini Rasulullah pula ambil pedang letak atas kepala. Dan kamu, siapa pula boleh selamatkan kamu? Kamu, wahai Muhammad. Dan orang ni kafir, dia tengok sebab dia. Rasulullah dia tawakal. Ketika mana bumi Madinah dikepung. Makanan, minuman. Sehingga semua kabilah Arab bersatu di bawah satu panji Ahzab. Umat Islam bersendirian. Tapi mereka ada Allah. Tawakal mereka benar. Waktu mana mereka melihat tentera Ahzab, persatuan mereka. Persatuan orang kafir. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adallah. Wa sadaqal mursalun. Inilah yang apa yang Allah janjikan. Dan benarlah kata-kata Rasul-Rasul. No. Hadza ma wa'adallahu wa rasul.
Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Tidak bertambah, melainkan iman mereka bertambah. Bukan takut. Makin kuat iman. Kata ini tawakal. Ini disebut oleh Imam Ibn Atta', iaitu kamu tidak terganggu dengan sebab. Keperluanmu mendesak. Maknanya kalau sebab tu tak ada, kamu tak akan terganggu. Saya kata yang kita hidup ni tuan-tuan, kita mulai sunnatullah sebab. Tetapi atas nama tawakal, sebab ini boleh hilang. Ada tak orang tak kerja, duit dapat? Ada. Ada orang tak kerja, duit dapat. Ada tak orang kerja, duit tak dapat? Ada. Satu hari dia buka di bisnes, tak dapat duit. 1 sen pun tak dapat. Ada orang tak kerja, dia dapat duit. Betul, kita tengok ini semua, supaya kita lihat jaminan rezeki datang dari Allah. Bukan maksud jangan bekerja. Bukan begitu maksud dia. Tapi kita nak sebut hakikat pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Tetap ada. Ada seorang hamba Allah. Dia terdampar di tengah jalan. Dekat kaki terpotong, tangan terpotong. Dia masih hidup. Nabi Allah Musa AS, waktu nak bermunajat pada Allah, lalu jumpa dia. Nabi Musa tanya, siapa awak? Saya pedagang. Dagang kami dirompak. Semua harta saya dirampas. Orang-orang saya dibunuh. Saya dibiarkan begini. Dia potong kaki supaya tak dapat minta pertolongan. Dia potong tangan. Lalu kata Nabi Musa, macam mana kamu hidup? Maka katanya setiap hari datang burung beri saya minum. Dan setiap hari semut-semut datang mengutip makanan meletakkan pada mulut saya. Dan saya hidup. Kata ini maksudnya apa? Ini dia tawakal. Terputus segala sebab. Tangan, kaki. Kita kadang-kadang tengok ada anak-anak Down syndrome. Anak-anak lembam, anak-anak sekian-sekian. Ibu mungkin gila. Ni mak ayah dia pula tak ada. Tuan-tuan lihat perjalanan hidup dia. Rezeki dia tetap ada. Walau dia gila tak ada SPM. Tak ada SRP, tak keluar universiti. Rezeki dia ada, dia boleh jalan. Kadang-kadang dia masuk Singapura pun tak payah pakai pasport. Boleh jalan, lancung juga dia. Dia pergi luar negeri pun boleh. Bagi contoh bagaimana aturan Allah pada seorang hamba Allah. Ia berlaku. Inilah makna tawakal. Kita tak terganggu dengan sebab. Di sebalik kita berhajat pada sesuatu. Saya nak masuk anak saya ke asrama. Bisa katalah. Orang kata masuk asrama ni semua kena ada kabel-kabel. Saya pula tak kenal kabelnya. Orang lain semua kena kabel. Contoh, sebagai contoh. Saya perlukan kabel ni sebagai asbab. Dan kehendak saya biar anak saya masuk asrama. Tapi orang beriman ada tawakal. Tak apalah. Kalau saya tak ada benda tu, saya serah pada Allah. Kalau memang rezeki dia masuk. Kalau bukan rezekinya, maka saya redha. Maka akhirnya kita lihat apa yang menyenangkan kita. Dan ini maksud tawakal. Bagaimana kata Imam Ibn Atta', itu jangan terganggu dengan sebab. Ketika mana kamu amat mengharap kepada sesuatu yang kamu inginkan. Jangan terganggu dengan sebab. Jangan sebab kita pening kepala. Biasa tuan-tuan kita pening kepala ambil Panadol. Alah Panadol habis pula. Habis tu tak apalah, kita ke kedai pula tutup. Ni dah tengah malam. Macam mana? Ketika itu datang tawakal sebenarnya. Yang menyembuhkan Allah. Akhirnya alhamdulillah tidur macam tu je baik esok. Tak payah makan Panadol. Contoh. Okay. Kita tuan-tuan lapar perut. Bangun tengah malam lapar perut. Allah lapar. Pergi kat dapur. Tak ada makanan pula. Tak ada makanan. Tapi lapar ni. Macam mana ni? Tak apalah, tidur je lah. Tahan lah. Tunggu esok pagi. Makanlah kat talaki nanti kenyang. Sampai esok kenyang pula. Belum makan. Kenapa rasa kenyang ni? Saya duduk fikir semalam saya tak makan. Pagi ni saya nak makan banyak. Rupa-rupa lepas tidur Allah jadikan saya kenyang. Tak rindu lagi saya pada makanan. Bahkan tu berpuasa. Sebagai contoh. Di sini yang kita namakan. Jangan melihat sebab di sebalik hajat kita yang begitu melampau. Atau hajat kita yang belum terdesak. Kena lihatlah Allah. Maka kita tenang. Kadang-kadang kita nak minta orang tolong promosikan bisnes kita. Kita kata dia ni kalau promosi Ustaz mesti
kababung kata orang sekarang. Meletup lah. Ibu payah pula dia nak mahal pula promosi. Kita tak ada duit nak elang ni. Sebagai contoh. Kehendak kita nak suruh kedai kita maju dan sebab promoter yang hebat ini. Dan kita tak berkemampuan, kita tak tegang, kita yakin. Kalau memang rezeki saya dapat. Akhirnya promoter ni secara percuma je. Dia makan kedai kita sedap. Dia tolong promosi, review percuma. Kita pun tak suruh. Akhirnya datang rezeki. Begitu contoh pengalaman hidup. Sebab itu tawakal ini ialah pengalaman hidup masing-masing. Semua kita, saya dan tuan-tuan. Pada waktunya kita melihat sebab itu berjalan mengikut sunnatullah. Tapi pada satu waktu Allah pegang sebab. Supaya kita tahu kita ada Allah tanpa menyerah segala pengharapan. Akhirnya kita nampak dia tetap juga berlaku. Macam sebab yang pernah kita gunakan. Macam saya sebut sakit, obat. Sembuh. Sakit, obat, sembuh. Untuk tunjukkan bahawa pemberi kesan sebenar ialah Allah, bukan sebab. Sebab cuma satu sunnatullah. Untuk kita ikhtiar usaha berbisnes dalam dunia. Sehingga tak pernah kena tutup melainkan waktu solat. Jalan. Kota yang tak pernah tidur. Yang pernah ke Mekah. Kota yang tak pernah tidur. Masjid yang tak pernah tutup. Gerak je, penuh orang. Bisnes jalan. Makan, minum, semua dia. Hotel. Hotel tak sempat promosi, penuh. Hotel kat Mekah kolam pun tak ada. Gym pun tak ada. Kita kat Malaysia, hotel tak ada kolam, tak laku. Homestay pun buat kolam. Nak suruh laku. Kat Mekah, kita pun tak sempat nak tengok kolam. Ada tak kolam kat Mekah? Tak perasan ada ke tak? Kadang-kadang hotel tu dah 5 star. Tuan-tuan pernah cari swimming pool. Kalau ketika hotel biasa, dah cari swimming pool. Hotel Mekah pernah? Gym ke? Tak pernah sah. Kita dah bergym tiap-tiap hari dah. Ke Mekah pergi masuk. Dah gym dah. Berketul dah betis kita tu. Berketul tulang. Ataupun daging besek. Sebab apa? Angkat barang banyak. Beli belah. Pakai gym tu je lah. Artinya, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tunjuk. Tak ada sebab tu. Sebab itu kita orang beriman tidak beriman pada sebab. Tetapi berikhtiar guna sebab sebagai satu sunnatullah dan sunnah Nabi SAW. Tapi bukan beriman padanya. Bukan berpegang padanya. Orang beriman siqah billah. Bila Rasulullah SAW pernah menyebut. Nabi kata, firru minal majzum kafirrikum minal asad. Kalau kamu nampak orang berpenyakit kusta, larilah daripadanya, takut berjangkit. Sebagaimana kamu lari dari singa. Baik, Rasulullah SAW menyebut secara mabda' asas. Ada penyakit yang berjangkit. Bukan kita diminta lari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, kalau kamu dengar di satu tempat itu ada wabak, jangan kamu masuk. Dan orang yang di dalamnya, jangan keluar. Maka itu kita sebut quarantine zaman sekarang. Rasulullah sebut lama benda itu. Tentang quarantine. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah mengajar kepada kita, sebab ya, akidah. Satu hari, sedang baginda SAW makan, tiba-tiba ada seorang pun penyakit kusta. Sahabat, dia penyakit kusta. Bersama. Dan Rasulullah sedang makan bersama sahabat yang lain. Dan dia tidak mahu duduk makan kerana bimbang penyakitnya berjangkit. Kusta. Rasulullah tengok dia. Nabi kata, sini. Kul siqatan billah. Makan, yakinlah pada Allah tak akan berjangkit. Di sini Rasulullah ajar hakikat. Akhirnya sahabat yang kusta duduk bersama Rasulullah dan makan satu dulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul siqatan billah. Makan. Yakin pada Allah tak akan beri mudarat. Kata kita kalau tengok dalam wabak COVID. Kita diminta jauh, benggang. Tapi ada orang dekat penyakit suka dengan pesakit COVID, doktor-doktor, nurse. Dia dekat. Kita diberitahu orang awam ni, kalau orang tu sakit COVID, jangan duduk dekat dengan dia. Tapi doktor kat hospital, kat klinik, dia dekat dengan orang sakit COVID. Kita tengok orang gila, orang kata jauh daripada orang gila. Tapi doktor gila, duduk dekat dengan orang gila. Kenapa? Di sini kita sebut antara ikhtiar dan di antara hakikat. Bahawa yang perlu melangsungkan hubungan dengan pesakit, maka serah pada Allah. Sebab tujuan kita nak tolong dia ni.
Yang lain pula yang tak berhubung dengan dia, ikhtiar dengan cara jangan mendekati dia. Maka selamat. Contoh gini tuan-tuan. Tiba-tiba lembu mengamuk. Bila lembu mengamuk, ikhtiar kita, semua kena lari. Jangan duduk kat situ. Lagi kita ramai keliling lembu tu, lagi lembu tu mengamuk. Tapi ada seorang yang perlu pergi kat lembu tu tenangkan dia. Siapa orang tu? Orang yang punya kepakaran dan orang yang punya ketawakalan yang tinggi yang pergi. Dia tenangkan. Maka lembu ni pun okey. Sebab dia tengok seorang je tenangkan dia. Yang lain kena lari, ikhtiar. Itu perumpamaan antara ikhtiar dan antara tawakal. Ikhtiar. Maka ini kita sebut tentang jangan bimbang kehilangan sebab ketika mana kita berhajat pada sesuatu. Jangan bimbang kehilangan sebab. Macam saya kata kita nak beli tapi duit tak ada. Dia duit itu sebab untuk beli barang. Kalau tak ada duit macam mana ni? Jangan bimbang. Kalau rezeki kita rezeki. Kayaknya orang ni panggil kita ambil ni. Tak payah bayar, tak payah ambil. Tak perlu duit, tak perlu duit. Saya nak hadiah kat awak. Dia berlaku tak dalam hidup kita? Berlaku. Kadang-kadang kita nak sesuatu tapi duit tak cukup. Ibu Allah jadikan benda tu kita dapat tanpa kita perlu bayar apa pun. Kadang-kadang kita dapat duit lagi, dia bagi duit pula kita. Macam tak logik secara akal. Tapi itulah dia hukum Tuhan. Supaya kita serahkan urusan kita pada Allah. Kemudian kata dia lagi, oleh kerana itu engkau selalu memperoleh hakikat ketenangan menuju pada kebenaran yang engkau tempuh. Dia asal dalam bahasa Arab sebut wala tazulu an haqiqatis sukun. Kamu sentiasa tenang ilal haq kepada Allah Taala. Ma'awqufika 'alaiha bersama tetap kamu mengambil sebab. Pertama, ini terjemahannya kurang tepat. Saya perlu hurai secara syarahan. Pertama tuan-tuan, jangan bimbang tak ada kehilangan sebab waktu kita berhajat pada sesuatu. Tetapi bila kita peroleh sesuatu tanpa sebab, bukan bererti kita tak perlu ikhtiar. Kita kekal ikhtiar. Supaya apa? Supaya tiada pergantungan pada ikhtiar. Tetapi tetap ikhtiarkan itu perintah Allah. Kalau kita nak sesuatu dan hilang sebab, maka jangan bimbang. Dan bila mana kita dapat sesuatu tanpa sebab ini, tetap berusaha mencari sebab. Saya kata, saya sembuh dah ni, tak sakit dah. Okey dah, semalam sakit. Pasal nak makan ubat tak ada. Nak pergi klinik tutup. Esok alhamdulillah baik dah. Dan walaupun saya dah baik, saya pergi balik klinik. Tetap ikhtiar. Hari ni baik lah. Saya pergi klinik. Semalam doktor saya tak sihat. Tapi alhamdulillah hari ni segar sikit. Kita cek lah. Yang semalam, kita katakan sebab tak ada, kita tetap tenang dengan tawakal pada Allah. Dan hari ni kita dah okey, tapi kita tetap ikhtiar. Ikhtiar. Semalam saya dapat free, misalnya. Makan, minum free. Tapi bukan maksud esok saya cari kedai mana pula free. Bukan begitu. Saya tetap ikhtiar. Hari ni saya pergi dengan ikan sebagai contoh. Dengan ikan. Tak dapat ikan. Apa? Tiba ada bot hampir ribut saya, dia pun bagi ikan. Ikan sekitar ngai terlebih dapat. Nak ambil awak separuh. Bukan bermakna esok saya pergi lagi cari bot tu. Tak, saya tetap letakkan pancing saya. Mungkin hari ni saya pula dapat. Maka saya betul saya dapat. Bagi yang bot yang bagi semalam tak ada ikan, saya pula bagi dia. Jadi, lihat bagaimana antara tenang kita dengan ikhtiar, jangan bimbang kita tanpa adanya sebab. Begitu cara kita memahami makna tawakal. Tawakal kepada Allah SWT. Baik, kata Nas At-Tusi. Syarat tawakal sebagaimana kata Abu Turab An-Naqshabi. Dia kata apa? Tawakal ini ialah melepaskan anggota tubuh dalam perhambaan. Tentang kita lepaskan maksudnya, kerja kita ialah tunjukkan kita sebagai hamba Allah. Itu kerja kita. Jangan tunjuk sebagai tuan atas dunia. Kita ni hamba. Kita kalau tunjuk sombong, Allah pasti kalahkan kita dengan sebab yang paling akhas, paling hina. Letakkan perhambaan kita pada Allah. Dan semua aspek. Dan semua perkara. Kemudian yang kedua, gantungkan hati dengan ketuhanan. Bukan maknanya bila kita mengendah diri, kita nak menjadikan kita dihina di hadapan manusia. Kita rendah diri pada Allah, bukan pada manusia. Pada Allah. Hati kita dengan Allah. Dengan bersikap merasa cukup. Bina diri kita bahawa setiap benda kita dapat cukup. Cukup.
Hari ni kita dapat rezeki banyak, cukup. Hari ni kita dapat makan banyak, cukup. Bina, latih diri kita untuk rasa cukup. Kemudian, dalam maksud cukup ini kata ulama, bila dia beri sesuatu, kita syukur. Bila tak dapat, kita sabar. Maka itu maksud cukup. Hari ni kita dapat, alhamdulillah. Tak dapat, sabar. Rezekinya mungkin esok, mungkin lusa. Maka di situ kita belajar dalam makna tawakal kita pada Allah. Kata Zunnun Al-Misri, maksud tawakal meninggalkan hal yang diatur oleh nafsu. Contoh kita sentiasa ada perancangan, nak begitu, nak begini. Anak saya mesti masuk universiti ni, mesti kerja ni, mesti kahwin orang tu. Itu nafsu saya tak ada anak-anak saya. Saya pula mesti naik pangkat tahun depan, mesti dapat gaji meningkat, mesti simpanan banyak. Itu nafsu. Kalau orang tawakal, ditinggalkan aturan nafsu ini. Betul, saya nak tu semua. Tapi saya juga menerima kemungkinan untuk tak dapat. Itu juga mungkin berlaku. Untuk saya redha. Merancang tak salah. Tapi merasakan bahawa kita menentukan perancangan itu salah. Saya boleh merancang. Kalau tahu ni confirm kan jadi? InsyaAllah. Saya tak kata memang confirm jadi ni. Atau ramai orang merancang. Akhirnya, dia merancangkan nafsu, Allah tunjukkan satu benda untuk mengalahkan nafsu. Tapi kalau kita merancang dengan iman, sebab itu kita diajar, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan pernah kamu mengatakan pasti esok aku melakukannya, melainkan dengan berkata dengan izin Allah. Kalau seorang bila dia merancang tanpa berkata dengan izin Allah, dia merancang dengan nafsu. Saya rancang tahun ni 1 cawangan, tahun depan 4 cawangan. Masuk ni pula 5 cawangan, 6 cawangan. InsyaAllah. Maka kita keluar daripada perancangan nafsu. Tapi kan ni baru permulaan, nanti saya buka lagi. Dia mula cakap besar. Sehingga dia lupa izin Allah. Dia mula lupa bahawa perancangan itu asasnya nafsu. Sebab itu tuan-tuan bila kita rancang sesuatu, katakan dengan izin Allah. Supaya hawa nafsu tadi tidak mengalahkan kita dalam perancangan. Sebab apa? Bila kita rancang tanpa menyebut insya-Allah, akhir tak jadi kita putus asa. Tapi bila kita merancang dan menyebut insya-Allah, kalau tak jadi, kita yakin Allah nak beri lebih baik daripada itu. Ini orang beriman yang bertawakal. Kemudian kata Syekh lagi, melepaskan diri dari daya upaya dan kekuatan. Jangan tengok kekuatan kita. Saya boleh jaga anak saya. Tuan-tuan nampak hari ni tuan saya sihat, bolehlah jaga, esok tak tahu sakit ke kena stroke ke, kita pun tak tahu. Hari ni saya boleh jaga orang tu. Ya, kita bercakap hari ni dengan keadaan kita sihat. Esok apa cerita? Kita tak mampu. Sebab tu tuan-tuan, baik kita buang terus kemampuan kita. Dengan maksud jangan bergantung pada kekuatan kita. Kalau orang bergantung pada kekuatannya, kelak dia akan lemah. Sebab tu kata Syekh lagi, seorang hamba akan selalu memperkuatkan tawakal bila mengerti bahawa Allah sentiasa melihat. Tuan-tuan, apa kerja kita? Kuatkan tawakal. Apa maksud kuat tawakal? Bukan duduk saja. Hati kita yakin Allah yang tentukan. Kita dah sebut dalam makam tawakal bahawa semua urusan ni Allah tentukan. Dan kita yakin Allah yang berkuasa. Dan kita yakin Allah akan memperkenankan apa yang kita usahakan. Atas nama tawakal, kita yakin Allah akan memperkenankan. Menjadikan kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Lepas tu kita nak mulakan apa pun kita tawakal. Tentang tawakal ini, secara umumnya, orang beriman dalam semua aspek kehidupan kena tawakal. Tapi di sana, ada tempat-tempat yang tawakal kita mesti lebih kuat. Al-Imam Fairuz Abadi, dalam kitab Basair, menyebut sejumlah keadaan yang tawakal kita mesti lebih berganda. Tak boleh sikit, kena ganda lagi. Dari sudut umum kehidupan kita, kita tawakal dalam didik anak. Yang kata kita pandai didik anak, kita tawakal pada Allah. Kita ikut apa yang Allah perintahkan. Dalam menjaga isteri kita, menjaga pasangan. Yang kata kita pandai jaga laki, kita pandai jaga bini. Kita tak pandai. Kita mohon pada Allah berikan kekuatan untuk kita jaga isteri kita, jaga pasangan kita, jaga anak-anak kita. Buang kekuatan diri kita dengan pergantungan pada Allah. Ada keadaan tuan-tuan sekalian, tawakal itu perlu digandakan. Yang pertama, kata ulama, ketika mana kita tidur.
Tuan-tuan bila tuan-tuan tidur, tuan-tuan tak tahu berlaku apa. Ada kala ni lipang, kala jengki datang, kita tak tahu, kita tidur. Ada orang nak sihir kita ketika tidur, ada orang nak pukul kita ketika tidur, kita tak tahu. Tuan-tuan bila tuan-tuan tidur, tuan-tuan tak ada apa-apa upaya. Mata tak buka, telinga tak dengar, nama tidur. Ni kalau orang nak buat apa-apa masa tidur boleh berlaku. Orang nak letak bak gigi atas muka kita, kita pun tak sedar. Kalau ada orang nak aniaya kita tengah tidur, dengan mudah. Di situ tuan-tuan tawakal kita lebih kuat. Berarti bila kita tidur, kita berdoa pada Allah. Supaya Allah jaga kita sungguh-sungguh. Kita tak tahu tengah tidur berlaku gempa bumi. Pun tak tahu. Tengah tidur berlaku kebakaran rumah. Tengah tidur, api terbakar kat luar. Orang jerit kita pun tak dengar. Dan tengah kita tidur pun rompak masuk nyamuk. Sedar-sedar kena ikat dah tangan kita. Kita tak tahu. Ya mungkin berlaku. Mungkin. Kerana itu ketika mana kita tidur, jangan tertidur. Tapi tidurlah dengan doa. Dengan wirid. Dengan zikir. Tentang orang Islam, dia tak amalkan tertidur. Tapi dia tidur. Apa beza tertidur dengan tidur? Orang tertidur memang tak sedang baca apa benda. Tidur. Tak penat semalam. Balik. Tidur. Baru tertidur. Kita tak ajak. Tuan-tuan penat macam mana? Ni penat dah ngantuk ni. Ni tengah ngantuk dah baca dah doa dah. Dah baca dah surah Al-Mulk. Dah baca kat surah ni siang-siang. Okay. Masa umur terus tidur. Tapi sudah pun berzikir dan berdoa. Waktu tidur tuan-tuan tawakal tu kena kuat. Kerana tidur saya katakan kita tak tahu apa berlaku. Hatta kita mati mungkin. Kita tawakal supaya Allah mati kita dah iman. Yang kedua, ketika mana kita miskin sungguh-sungguh. Nuzul faqr, miskin susah. Jangan pernah kita meletakkan pergantungannya pada makhluk untuk melepaskan kesusahan kita, kemiskinan. Minta daripada Allah. Kerana bila kita minta makhluk, kita makin dinampakkan kefakiran. Sebab itu disebut dalam hadis, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang mengadu kefakirannya kepada manusia, maka kefakirannya tidak akan tertutup. Tak akan selesai. Tapi siapa yang mengadu kefakirannya pada Allah, maka Allah akan melapangkan rezeki dia. Kalau kita dalam keadaan duit tak ada apa tak ada, jangan dok mengeluh depan makhluk. Sehingga nampak kita hina. Mengadu pada Allah dulu. Sungguh mengadu pada Allah. Ni tawakal ni kena kuat. Sebab tuan-tuan manusia bila kita miskin sangat, dia tak mampu ubah kita jadi kaya. Tak mampu. Kerana untuk berjaya kembali datang daripada diri kita. Ada orang kekal miskin walau dibantu macam miskin. Akhirnya dia macam suka dibantu macam tu dan kekal miskin. Sampai berketurunan miskin. Kenapa? Kerana letakkan pada makhluk, Allah tak lepaskan dia daripada kesusahan. Tapi kalau orang tu dia susah, dia letakkan tawakalnya pada Allah, dia mesti akan keluar dari kesusahan. Kalau dia tak mampu keluar, anak dia akan keluar. Dia tak akan selamanya buat ada di situ. Maka faqah ataupun keperluan mendesak, adukan pada Allah. Kita misal kata, bagi yang tak ada jodoh, nak jodoh sangat. Sampai terlalu mendesak untuk dapat jodoh, misal kata, buat benda-benda yang menghina diri sendiri, dia potok bomoh lah itu, ini. Maka akhirnya kita tetap tak dapat apa yang kita nak. Ngadu pada Allah. Kerana tak ada orang boleh selesaikan masalah kita. Melainkan Allah. Yang ketiga kata ulama. Ketika mana kita berhadapan dengan musuh. Ketika mana kita cuba berpaling dari musuh. Tentang musuh asyik nak gaduh kita. Kita pun cuba nak lari dari musuh. I'rab. Tak nak. Saya tak nak gaduh. Saya tak nak berbalah. Maka tawakal pada Allah. Sebab tujuan kita berpaling dari musuh sebab kita tak nak panjangkan permusuhan. Kita tak nak bergaduh. Kita kalau boleh tak nak saling lontar-melontar perkataan. Jadi kita ambil sikap menjauhkan diri daripada musuh. Tak kira sama ada musuh agama atau musuh kita sendiri. Dia suka rendahkan saya, jadi kita pun tak nak berhubung dengan dia. Jadi suka condemn orang dengan melampau, suka hina. Saya tak naklah jadi berkonflik dengan dia. Saya cuba lari dari dia. Dia panggil al-i'rad, lari. Kita nak lari tawakal pada Allah sebab kita tak tahu musuh tu apakah bila kita tidak mempedulikannya dia hentikan permusuhan atau dia merancang lebih besar. Kita pun tak tahu.
Ada orang bila kita tak nak gaduh dia. Tak nak gaduh. Rupanya dia lagi tak puas hati sebab kita tak gaduh dia. Dia nak suruh kita gaduh. Nak suruh biar kalau dia tu hantar mesej buruk-buruk, kita balas buruk-buruk. Dia kalau boleh, dia kata buruk-buruk, kita balas. Tapi kita tak mengambil sikap macam dia jangkakan. Dia jadi sakit hati. Lepas tu kita tawakal pada Allah. Niat kita baik, tidak mahu memanjangkan permusuhan. Itu asas. Yang keempat, kata ulama, ketika mana manusia tak pedulikan kita. Tak ada orang pedulikan kita. Kita sakit demam, tak ada orang nak ziarah, nak melawat. Tak ada orang nak tolong, tak ada nak tanya khabar. Semua orang macam pulau kita. Tawakal pada Allah. Tak saya, family saya, semua pulau saya. Dia kata sebulan tu raya. Ada seorang hamba Allah cerita. Saat saya bila balik kampung kena marah, kena pulau. Saya kata kenapa? Sebab dituduh saya beli hantu raya. Saya kalau balik dia kata anak-anak mereka demam. Saya lah penyebab. Ustaz, saya wallahi tak boleh hantu-hantu pun tak tengok. Tak pernah kenal. Orang kita kan dia ada geng-geng kampung, ada cara kampung. Geng-geng agama dia ada cara agama. Dia ada je label-label. Kalau geng-geng agama nak jauhkan orang, kita Wahabi lah ni. Syiah lah ni dia nak label. Tu geng-geng agama. Kalau geng-geng kampung, beli hantu raya tu. Resik. Kalau geng-geng korporat lain pula, rasuah lah tu. Dia setiap grup ni dia ada label dia. Tujuan menjauhkan diri. Betul tak betul nombor dua. Tapi kata dulu. Kata dulu. Pertama penting kata. Lontar sebab akan ada orang percaya. Orang tak akan cek. Sebab orang tak ada masa nak cek. Orang cuma ada masa untuk cek duit dia je ada ke tak dalam bank. Itu dia ada masa. Nak cek label orang tak cek. Jadi kita sama-sama orang kampung ni. Kalau gaduh, beli hantu raya. Macam tu. Senang ayat. Bela kuat tu membela. Orang pun percaya. Orang tak meniaga di bisnes kenapa untung? Hantu banyak bela. Kita pun tak pergi kedai dia. Kan bahasa mudah. Tak payah nak cek-cek. Jadi perempuan ni tuduh bela hantu raya. Bila tuduh bela hantu raya, nak nafi macam mana? Kalau kata saya tak bela, memanglah bukan nak ngaku. Memanglah saya bela. Tengok. Dia ngaku. Bela. Betul nak kata apa kalau orang tuduh? Kalau orang tuduh nak kata apa? Entah kalau orang tuduh kita gila. Macam mana kita nak lawan tuduhan tu? Saya tak gila lah. Memanglah orang gila mana dengan aku. Kalau kita kata, saya memang gila. Tengok, confirm. Dia pun kata dia gila. Macam mana orang gila tu nak nafikan dia gila? Bayar. Tu ada kawan saya seorang. Sebab dia semayang tengah jalan. Dia naik basikal. Nak pergi satu tempat jauh. Tapi dia tak semayang lagi. Basikal dia rosak, dia pun semayang. Dia takut semayang kat gelap, semayang tengah sikit. Ni orang tengok semayang kat jalan, orang pun telefon polis. Tangkap. Gila. Semayang kat tengah jalan gila. Yang tak semayang tak gila. Beza. Satu yang tak semayang tu gila, yang semayang tak gila. Bila gila, dia hantar hospital ni untuk cek. Kawan saya kata, ni bila doktor cek, mana nak kata dia tak gila ni? Dia pun speaking dengan doktor tu. Doktor kata, confirm gila, speaking. Tujuan speaking, biar nampak bijak sikit. Sebab dia memang pandai speaking. Kalau kami dalam kelas, pasal dia juara. Nombor 1. Jadi dia pun speaking lah. Pas speaking, doktor kata, ni betul ada gila sikit. Dia gila. Ni, lepas dia dilepaskan daripada hospital gila, dia ceritalah pada kami. Dan bila dia masuk wad gila, dia tak gila. Dia pun panjat pagar. Kita pun memang duduk asrama, biasa panjat pagar. Bila panjat pagar, orang gila pakai ekor dia. Panjat pagar pula. Tapi orang gila tak tahu nak lari mana, dia lari ke masjid. Pergi solat berjemaah. Masuk saf solat. Mana ada orang gila masuk saf? Sebab dia tak gila. Selamatlah dia. Dia pun buat urusan luar polis, pergi report polis balik. Tapi bukan senang nak kata kita tak gila. Jadi kalau orang tuduh kita, tuan-tuan, bukan senang kita nak keluar dari tuduhan tu. Bukan senang. Maka tawakal pada Allah. Tawakal. Ini yang disebut. Idza a'radhan nas. Bila manusia pulaukan kita, apa jawapannya? Tawakal. Dan orang kata saya itu, saya pun tak kerti nak jawab. Sekarang saya jawab pun salah, tak jawab pun salah. Maka saya tawakal pada Allah. Dan seterusnya, kata ulama, ketika mana kita musalamatul a'da. Ketika mana kita berdamai dengan musuh.
Tuan-tuan, musuh bila ajak berdamai, Islam ajar kita berdamai. Wa idza janahu lisilmi fajnah lah wa tawakkal 'ala Allah. Bila musuh ajak kita berdamai, kita akan damai. Tapi kita tak tahu apa strategi musuh bila ajak kita damai. Maka tawakal pada Allah. Kita orang Islam ni, kita boleh gaduh di ajak damai, kita damai. Tapi kita tak tahulah niat orang ajak damai itu sebab apa. Kita tak tahu. Yang tu kita kata kena tawakal pada Allah. Terutama musuh yang sampai peringkat membunuh kita. Orang Islam, bila dia ajak berdamai dengan orang kafir. Kami ajak damai, gencatan senjata. Ya, kita berdamai. Ini asas. Tak nampak Islam itu macam ganas. Ajak damai, tak nak damai. Kita damai. Tapi kita tak tahu apa perancangan musuh. Maka di situ kita membina tawakal. Tawakal pada Allah. Dan seterusnya ketika mana berhadapan dengan musuh. Tetapi bila berhadapan dengan musuh, kita tak tahu kekuatan musuh tu macam mana. Maka tawakal pada Allah. Dan kalau kita tengok dalam maklumat terkini, dalam peristiwa terkini. Bila Hamas menyerang Israel. Dengan bahasa mudah, mereka cuba mengambil kembali tanah air mereka. Disebut sebagai Ghilaf Gaza atau disebut sebagai Jalur Gaza. Ini dekat Gaza, Israel atau Yahudi dibuat pagar tinggi. Kemudian dibuat 7 penempatan perkampungan Yahudi. Kem-kem tentera, polis, bandar. Bagi zon penampan. Hamas ambil tarikh 6 Oktober. Tarikh 7 Oktober. Malam Sabtu. Hari Sabtu. Orang Islam bila nak serang Yahudi, mereka akan serang hari Sabtu. Sabtu. Kan itu kelemahan Yahudi. Sabtu. Bagaimana kekalahan Yahudi dalam Perang 6 Oktober 1973. Orang Islam, kita tengok Yahudi, dia tidak pernah sekalah seteruk hari ini. Selepas dia pernah kalah 50 tahun lepas pada tahun 1973. Yang dikenali sebagai 6 Oktober, 6 Oktober. Hari Sabtu. Sabtu 6 Oktober 1973, mereka kalah perang. Yang menyebabkan mereka terpaksa melepaskan Sinai. Orang Islam bersatu, serang mereka secara mendadak. Sehingga menyebabkan kematian paling besar dalam sejarah mereka. 10,000 orang mati. 20,000 cedera, 20,000 ditawan. Mereka terpaksa menyerahkan Sinai. Allah teruk. Pada 6 Oktober. Mereka menyangka lepas ni mereka tak akan kalah. Sebab mereka dah perang banyak dengan orang Islam. Tahun 48, tahun 56, tahun 67, tahun 67 hingga 70. Dan tahun 73 perang kelima mereka. Selepas tahun 1973, mereka berkata, kami tak akan kalah lagi dengan orang Islam. Lalu mereka mengambil segala langkah keselamatan. Daripada tahun 73 mereka kalah, mereka kata mereka tak akan kalah lagi. Mereka itu merancang dengan strategi bantuan luar tentera Amerika sekian. Gagah. Mereka mula membuli orang Islam. Buli dan meluaskan kawasan Israel. 14, 15, 16, 17. Yang paling dahsyat serangan tahun 2017. Pada Gaza. Ranak Gaza. Mereka menyangka bahawa mereka dah kuat. Dan hari ini Benyamin Netanyahu bergabung dengan Ben Gvir. Dipanggil parti haluan kanan paling ganas sekali di Israel. Untuk buat satu projek dipanggil Masyru'atul Israel. Israel Raya. Dalam ucapan mereka, mereka berkata kita akan benamkan Jordan. Pada rancangan mereka untuk beberapa tahun akan datang, Jordan akan hilang. Mereka akan ambil Jordan. Gaza semua Jordan. Itu keangkuhan mereka. Mereka menyangka bahawa 6 Oktober sudah tamat. Mereka lupa lepas 6 ada 7. 7 Oktober. Hari Sabtu. Dulu mereka kalah 6 Oktober tahun 73. Supaya mereka tahu bahawa selepas 6, angka selepas 6, 7, lepas 7, 8, 9 banyak. Maka orang Islam rancang, ini 1,000 tentera Hamas. Meluncur masuk dengan pelbagai keadaan. Udara ada, laut ada, darat ada. 1,000 komandan Hamas buat serangan mengajuk. Yang setakat ni dah 300 tentera Yahudi mati. 1,650 tercedera. Berpuluh ditawan. Bukan kata jurucakapnya Abu Ubaidah. Sebenarnya yang ditawan lebih ramai daripada angka yang kamu keluarkan. Dan serangan masih berlaku.
Tuan-tuan, mereka tak pernah jangka selepas 50 tahun mereka dikalahkan lagi. Daripada tahun 1973, hari ni tahun 2023, 50 tahun. Mereka rasa gagah sangat-sangat. Gagah sangat-sangat. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan hari Sabtu, 7 Oktober. Cukup mengejut. Sehingga komando antara yang berpangkat tinggi ditawan. Balai Polis kena tawan, Kemaskar. Tapi apa yang bagus? Bagus. Ini di sebalik makna tawakal orang beriman. Orang beriman tak akan berhenti bekerja. Walau musuh cerita dia paling gagah dan kuat. Dia dah sebut antara benda yang kita kena gandakan tawakal waktu menghadap musuh. Wajahatul a'da. Walau musuh dibantu oleh sekian-sekian. Mereka, ni Biden kata, kita keluarkan peruntukan besar-besaran untuk Israel. Dia kata Biden. Nyataan terbaru. Mereka rancang. Ini benda yang paling memalukan mereka. Ketika mana mereka bercakap kehebatan, mereka dipeningkan dengan serangan mengejut. Bayangkan beratus tentera Yahudi mati yang sejarah tak pernah seramai itu mereka mati. Selepas tahun 1973. Tak pernah. Ni kalau mati seorang pun dah mengamuk. Ni 300 orang mati. Beribu cedera. Dia tawan puluhan orang. Dan perang masih terus berlaku. Dampak kampung utama Yahudi telah dikuasai oleh Hamas. Tawan. Tapi yang bagus saya sebut tadi. Bagaimana Hamas memperlakukan baik pada wanita dan kanak-kanak. Jadi kita orang Islam diajar begini. Kalau mereka menyakiti kita, kita akan lawan balik. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau mereka menyakiti kita, kita akan balas bagaimana mereka sakiti kita. Tetapi bila mereka dalam keadaan lemah, Allah ajar kita apa? Wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kita akan menjaga keperluan makan minum mereka. Siapa? Sama ada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Dunia tengok bila ni Hamas, wanita Israel yang ditawan dalam peperangan. Dia pelakukan baik dengan anak-anak. Jangan takut. Kami tak akan menganiaya wanita atau kanak-kanak. Ini video tu disebarkan. Jadi ditenangkan. Kami hanya bunuh tentera saja. Yang melawan dia. Bukan wanita dan kanak-kanak. Supaya mereka Yahudi khususnya belajar. Apa itu ilmu perang sebenar? Akhlak dalam perang. Bukan menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai sasaran. Bukan pada yang berlawan. Dan ini yang kita sebut tentang tawakal dalam menghadap musuh. Padahal yang saya kata Israel yang sombong rasa tak pernah kalah. Tiba mereka buat kali pertama dia kalah. Ni pagar-pagar sepadang habis hancurkan. Dia ada tank paling tercanggih di dunia. Kalau di Asia ni tuan-tuan, mungkin 1-2 negara yang ada. Iaitu tank namanya Abrams. Ini tank paling kuat di dunia. Kereta kebal. Kereta kebal dah tak jadi kereta kebal. Jadi kereta kabel je. Meletup hancur. Dia heret tentera keluar. Dan ini tawakal, kesan tawakal. Tak ada siapa pun menjangka tentera yang selemah ini, yang tak ada peruntukan besar dalam sekian-sekian kelengkapan, Allah menangkan. Jadi mereka sudah menang secara moralnya. Mereka telah menjatuhkan aib yang terbesar pada Yahudi yang menghasilkan dia tak kalah. Dengan tembok, dengan Iron Dome-nya, dengan sekian-sekian persenjataan, dengan risikan yang canggih. Mereka tak perasan macam mana boleh masuk semua. 1000 masuk, bukan seorang masuk. 1000 tentera komando masuk, udara masuk. Tak boleh kesan di radar. Itu tuan-tuan, ilmu manusia ni auta je lebih. Ada radar lah konon. Dia datang ilmu Allah terpadang ilmu manusia. Hari itu kita diperintahkan sungguh-sungguh tawakal pada Allah. Kemenangan itu bagi orang yang menggantungkan dirinya pada Allah. Ilmu logik manusia akan hancur. Bukan makna Islam memusuhi logik, tidak. Tapi logik yang tidak bertuhan, itu etis. Betul, logik kita bertuhan. Kita memang cakap logik. Tapi kita tahu yang berkuasa sebenar Allah. Itulah makna tawakal. Kekuasaan. Dan di antara tempat yang mana kita dituntut menggandakan tawakal bila kena musibah. Bila kena musibah, demam, sakit, gempa bumi, banjir, gandakan tawakal. Seterusnya yang tempat yang kita diminta menggandakan tawakal bila keluar dari rumah. Dan bila kita keluar dari rumah, Nabi ajar kita doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sebab kita tak tahu apa berlaku bila kita keluar rumah. Dia langgar lori ke, dia langgar lari ke, tak tahu. Once tuan-tuan keluar dari rumah, tak tahu apa berlaku. Kalau kat rumah kita dah tahu.
kat luar. Maka Islam menganjurkan kita menggandakan tawakal. Sebab tu jangan keluar kalau tak perlu. Kalau tuan-tuan perlu keluar. Keluar Ustaz cari nafkah, jumpa kawan, ziarah. Okey, tak perlu duduk rumah. Lebih baik. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Wal yasa'ka baituk. Perbanyakkan duduk rumah. Kalau tak ada urusan tuan-tuan, perbanyak duduk rumah. Tak payah melepak sana, melepak sini. Kalau ada urusan, silakan. Kerana bila di rumah, jaminan keamanan tu lebih tinggi. Bila tuan-tuan keluar, tak tahu apa berlaku. Jumpa gangster mana, kita tak tahu. Jumpa orang jahat mana, perompak mana pun kita tak tahu. Kerana itu gandakan tawakal. Dan akhir sekali, mana disebut oleh Imam Fairuz Abadi, tempat di mana kita perlu menggandakan tawakal. Dan tawakal memang kena tawakal seluruh kehidupan. Yang digandakan. Bila mana ada wasangka buruk kita, pada suatu kecelakaan, pada kesialan sesuatu. Panjang sikit dia punya tu. Macam gini tuan-tuan. Kita dok puasang, asal hari Rabu je sakit. Asal hari Rabu je sakit contoh. Atau asal hari Ahad je, pening kepala. Lalu kita mula lihat sial hari Ahad. Ahad ni memang sial lah. Kata kita. Atau mereka namakan Black Monday. Mereka namakan sebagai Black Friday. Apa hari lah. Asalkan hari tu kalau banyak musibah, hari ni memang suih. Tuan-tuan jangan letak suih pada hari. Tak ada suih pada hari. Tak ada sial pada hari. Ketika mana kita melihat kesialan pada sesuatu, cepat tawakal pada Allah. Ini semua berlaku dengan izin Allah. Kadang-kadang kita dok rasa, saya kalau musafir dengan anak saya, mesti ada masalah Ustaz. Tapi tak bawa dia macam amang pula. Lalu kita nampak macam anak kita macam sial sikit, bawa sial ni. Sebab kita pun takut nak ajak dia jalan. Ni kalau dia datang, kita pun dah gabra. Kata jangan begitu. Dia pun tak ada kaitan dengan anak kita. Tawakal pada Allah. Katakan tak ada rezeki. Kita dok perasan kalau saya bawa dia pergi ngai, mesti tak dapat ikan. Tapi kalau tak bawa dia banyak ikan. Ke dia ni memang sial tu. Kita ni. Tuan-tuan jangan berpandangan demikian. Allah nak uji kita. Apakah kita melihat dia atau melihat Allah? Sebab tu bila dalam hari-hari kita, dalam keadaan hidup kita, kita menganggap ada orang yang menjadikan sial hidup kita hari ini. Buang benda tu dengan bertawakal pada Allah. Buang benda tu. Ini jangan rasa ada orang ni buat sial, orang ni buat sial. Ni suami kata, saya rasa bini saya ni buat sial. Ustaz. Sejak saya kahwin ni, saya asyik sakit. Dulu tak sakit. Jangan. Tawakal pada Allah. Jangan kata bini awak. Jangan kata laki awak. Jangan kata anak awak. Jangan kata sebab mak awak, ayah awak. Jangan. Semua mereka ujian kepada kita. Tapi kita melihat diri kita. Tuan-tuan, kita dalam Islam tak diajar melihat sial pada orang lain. Sial tu kita sendiri yang sial. Kerana berfikiran begitu. Bukan katakan inilah apa yang Allah takdirkan. Tak apalah, saya redha. Saya sabar. Sejak saya kahwin ni, saya begini-begini pun saya sabar. Saya tak anggap dia sial. Ia mungkin ujian pada dosa saya buat. Ia mungkin. Saya akan cuba untuk islahkan isteri saya sehingga dia jadi solehah dan baik. Isteri pula bila kahwin lelaki yang, saya Ustaz, memang lelaki ni sial ni Ustaz. Sejak saya kahwin dia semua je susah. Hubungan mak saya gaduh, adik-beradik gaduh. Jangan kata dia sial. Katakan ini mungkin kafarah dosa saya. Mungkin ini kafarah dosa saya. Saya akan berusaha biar saya mampu menginsafkan suami saya. Dia suami yang baik. Akhirnya suami kita pula dia penyebab kepada makin akrab hubungan dengan mak kita, dengan adik-beradik kita. Jadi mereka tak sial. Tak ada orang sial atas dunia ni. Mereka orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah. Dan tidak melihat keaiban pada dirinya. Orang-orang yang melihat keaiban pada dirinya, dan sentiasa menghubungkan diri pada Allah, tidak akan ada sial yang berlaku. Ini pada makam kenapa bila kita perlu menggandakan tawakal kita pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.